Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran kita dengan tajuk yang baru, iaitu tajuk Adab Jual Beli Pendidikan Islam Tahun 5. Baiklah, mari kita mula belajar. Apa yang dimaksudkan dengan jual beli? Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Baiklah, apakah dalil jual beli? Jual beli disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, apakah hukum bagi jual beli? Jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Maksudnya di sini, proses jual beli hukumnya harus. Tetapi bila kita jual benda-benda yang diharamkan oleh Islam, seperti mana arak, jual dadah, syabu, benda-benda yang memudaratkan, kita tidak boleh jual. Ianya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi mana kita menjual benda yang baik, benda yang bermanfaat, yang boleh memberi kebaikan kepada kita dan juga pembeli, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apakah contoh adab jual beli? Okey, Ustaz akan hurai satu-satu. Yang pertama, adab penjual dahulu. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Okey, kalau kita berjual, kita kena mesra dengan pelanggan dan juga mudah senyum. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Jangan menipu dalam berjual beli. Jangan menipu dalam berjual. Contohnya kita jual beras. Beras tu beratnya hanya 800 gram tapi kita jual dengan harga 1 kilogram. Tidak boleh, berdosa. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Okey, macam yang Ustaz cakap sebentar tadi, dalam Islam kita tidak boleh menjual benda-benda yang diharamkan. Berdosa ya, berdosa. Kita mestilah jual benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang memberi kebaikan kepada kita dan juga pembeli. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Bukan setakat berjual beli sahaja, tetapi dalam setiap perkara pun, selagi mana kita menggunakan khidmat orang lain ataupun orang memberikan sesuatu kepada kita, kita kena cakap terima kasih. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks berjual beli, apabila pelanggan datang dan membeli daripada kita, kita mesti cakap terima kasih, supaya pelanggan pun senang hati. InsyaAllah lain kali dia datang lagi. Yang seterusnya, yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Okey, seperti mana yang kita tahu, pelanggan ni tidak semuanya sama perangai dia, tidak semuanya sama sifat dia. Contohnya ada pelanggan yang baik, tetapi ada juga pelanggan yang dia kasar sedikit. Contohnya dia datang-datang, dia tanya macam-macam, dia tanya itu ini, tetapi pada akhirnya dia tidak beli. Itu mesti kita sebagai penjual, kita akan rasa geram, tetapi kita jangan tunjukkan geram tersebut. Kita kena sabar, kita kena bertolak ansur dengan pelanggan, kerana pelanggan sentiasa betul. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Okey. Apabila kita berjual, banyak barang yang kita jual.
kita tidak boleh fokus satu-satu barang saja. Kita kena fokus semua barang yang kita jual. Kita jangan contoh contohnya benda ni dari luar negara kita jual, satu lagi dari dalam Malaysia saja. Yang benda dari luar negara ni kita jual terlalu mahal. Sedangkan yang barang dari Malaysia ni kita jual murah saja. Tidak boleh macam tu. Kita tidak boleh mengaut untung yang terlalu besar. Dan seterusnya, hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Dalam perniagaan kita tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Contohnya modal kita RM1 saja, kita jual benda tu 100. Tidak boleh. Kena ambil untung yang sepatutnya. Boleh faham? Okey, seterusnya mengelakkan elemen riba. Mengelakkan unsur riba. Riba ni maksudnya mengambil untung yang lebih. Mengambil untung yang berlebih-lebih. Boleh faham kelas? Boleh kan? Seterusnya adab pembeli pula. Adab pembeli. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik. Cakap baik-baik dengan penjual. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Okey, kita kan beragama Islam, kita dilarang meminum arak. Meminum arak dilarang, apalagi membeli. Jangan beli benda-benda yang diharamkan oleh agama kita. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Jangan susahkan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Tidak banyak perangai dengan tidak menyusahkan lah, tidak menyusahkan, tidak tanya itu ini. Ya, memang kita perlu tanya itu ini, tetapi tanyalah secara sopan dan santun supaya penjual pun senang hati. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Ni kalau contoh kita pergi genting emas ke, dulu kita pergi genting emas, berbaris panjang kalau kita mau membeli di genting emas. Jangan potong barisan, tunggu giliran. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Tadi peniaga kena berterima kasih kan. Sekarang ni pembeli pun kena berterima kasih juga. Ketujuh, mengelakkan pembaziran. Maksudnya jangan beli terlalu banyak. Contohnya pada waktu bulan puasa, sebelum buka puasa tu kita pergi bazar Ramadan. Kita pergi bazar Ramadan, kita lapar, kita macam-macam kita mau beli. Kita beli kuih lah, kita beli kuih 7 jenis. ABC ni, ABC kacang, ABC special, ABCDE. Semua kita beli. Last di rumah kita makan sikit saja. Yang lain tu siapa mau makan? Kalau ada orang makan bagus, tapi kalau tak ada orang makan, kita simpan lama-lama basi. Kita terpaksa buang. Di situ sudah berlaku pembaziran. Ingat kelas, pembaziran adalah amalan syaitan. Yang seterusnya, yang ke-8, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Okey, contohnya kita pergi kedai Pak Ali. Pak Ali ni dia jual baju. Ada baju kita suka di situ, kita tengok, suka, besok aku nak datang beli. Bila keesokan harinya kita datang ke kedai Pak Ali nak beli baju tu habis. Baju tu sudah habis. Kita marah-marah, Pak Ali kenapa tak simpan stok untuk kita? Tak boleh begitu. Bertimbang rasa, sebab bukan kita seorang saja yang tertarik untuk beli baju tersebut. Banyak lagi orang lain tengok baju tu cantik. Jadi kalau habis, sabar, tunggu stok yang baru sampai, kita belilah. Boleh faham kelas? Baik, seterusnya adab-adab ketika berjual beli. Ini tidak sama dengan yang tadi. Ini Ustaz akan berikan situasi. Ada 3 situasi. Di kantin ataupun di kedai makan. Yang kedua di pasar. Yang ketiga di kedai barangan harian. Okey, kita tengok yang pertama, sewaktu di kantin atau di kedai makan. Okey, penjual sabar. Yang pertama, sabar dan mesra melayan pelanggan. Okey. Yang kedua, menyediakan makanan yang halal, bersih dan berkhasiat. Okey, ini tugas-tugas penjual. Bila di kantin, contoh di kantin ataupun di kedai makan, di kantin, murid membeli. Penjual kantin kena sabar dan mesra melayan pelanggan. Maksudnya,
Kan murid-murid ni dia banyak kerena, jadi budak-budak dia banyak kerena, kita mesti melayan kerena budak-budak dan menyediakan makanan yang sihat dan bersih untuk anak-anak di sekolah, di kantin. Okey, bagi pembeli pula, beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Okey, yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Okey, macam di kantin sekolah Sungai Manila kan, kan ramai pelajar. Sebagai pembeli, sebagai murid, apabila membeli, jangan terlalu lama memilih, kesian kawan-kawan di belakang, nanti kehabisan pula. Terlalu lama memilih, last orang di belakang lama menunggu, loceng berbunyi, masuk kelas, tidak sempat makan kawan di belakang. Itu di kantin. Okey, seterusnya di pasar jualan. Bagi penjual, jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Yang kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Selalunya kalau kita pergi pasar, kita beli ikan apa semua, sotong, udang, sotong, ikan apa semua ni dijual mengikut berat. Jadi kita selaku penjual tidak boleh menipu dalam timbangan, dan seterusnya mengelakkan daripada mengambil untung yang terlalu banyak. Boleh faham? Seterusnya pembeli pula memberikan laluan ketika selesai membeli. Apabila selesai membeli, keluarlah cepat-cepat dari pasar. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Contohnya ada ayam. Orang jual ayam tapi dia sekali jual dengan benda-benda yang tak baik. Jangan beli di situ, pergi cari tempat lain. Takut ada apa-apa yang unsur-unsur yang haram terkena pada ayam yang kita mau beli. Cari penjual yang lain. Baiklah, situasi yang ketiga apabila berada di kedai barangan harian. Okey, penjual yang pertama tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Seterusnya, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Apabila kita membeli, mesti kita nampak ada tanda harga, ada harganya di situ kan. Contohnya mau beli sardin tin, di bawah sardin tu mesti ada ditampal harga. Itu untuk memudahkan pelanggan ataupun pembeli untuk cek harga dia. Seterusnya, pembeli pula tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Yang kedua, menghormati penjual dan pembeli lain. Baiklah, tidak merosakkan ni maksudnya kita tidak bagi jatuh tin sardin, tin kari ayam, tidak menjatuhkan telur. Itu sudah merosakkan barangan yang dipamerkan. Dan juga menghormati penjual dan pembeli yang lain. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Ustaz harap kamu paham dan jawab latihan yang Ustaz akan berikan sebentar sahaja lagi.